Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahmi Izzuddin dan ini Niaga Awani. Dan pastinya tumpuan kita pada hari ini berkenaan dengan pembentangan Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan pada jam 3 petang nanti. Dan pastinya persoalan demi persoalan berkenaan dengan intipati atau mungkin kandungan belanjawan ini bakal terjawab beberapa jam dari sekarang. Dan kami di Astro Awani membawakan kepada anda suara anak negeri bagi mendengarkan sendiri cadangan atau mungkin harapan rakyat untuk memperkasakan lagi ekonomi mereka menerusi Belanjawan 2023. Dan kita terus ke negeri Jelapang Padi bersama dengan Wakil Astro Awani Abdul Hadi Awang bagi mendengarkan sendiri usaha yang perlu dilakukan dalam memperkasakan sektor PMKS dan digital negara. Terima kasih rekan tugas di studio Bukit Jalil dan sudah pastinya bercakap mengenai Belanjawan 2023 antara industri yang turut diperlukan untuk kerajaan memberi fokus adalah industri perusahaan kecil dan sederhana dan juga kaitannya dengan digitalisasi. Dan sudah pastinya saya kini berada di daerah Padang Terap di Pekan Kuala Nerang, pusat operasi bagi aplikasi e-Desa ini sendiri. Dan bercakap mengenai e-Desa, e-Desa inilah sebuah perusahaan kecil dan sederhana yang ditubuhkan pada aplikasi yang ditubuhkan pada tahun 2020 ketika bulan Ramadan bagi membantu peniaga-peniaga di bazar mempromosikan produk masing-masing memandangkan ketika itu zaman ataupun era pandemik COVID-19. Dan bercakap mengenai itu bersama saya dua orang penting e-Desa. Di sebelah kiri Kak Dila dan sebelah kanan Abang Pun. Dan pastinya Kak Dila bercakap mengenai progres pada tahun 2023 ini e-Desa ini sendiri, bagaimana bergerak dari tahun 2020 ke tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadi. Sekali lagi memberi peluang pada kami untuk memperkenalkan e-Desa. Seperti yang Hadi beritahu tadi, e-Desa bermula pada tahun 2020 di mana bermulanya pada pandemik. Kemudian alhamdulillah selepas kemudian itu kita meluaskan operasi e-Desa sehinggalah sekarang. Dan alhamdulillah sejak 21 Februari yang lalu, yang lepaslah, so kita hampir tahun ni, sebenarnya bulan ni adalah bulan anniversary e-Desa. 3 tahun e-Desa establish. So sejak daripada itu alhamdulillah kita dah luaskan pasaran kita sehinggalah ke Borneo. Dan dalam perancangan e-Desa pada tahun ini juga, so insya-Allah kita akan meluaskan pasaran e-Desa ke global. Insya-Allah, doakan. Amin, amin, amin. Dan bercakap mengenai dengan benda baik je, kita tak seronoklah cakap mengenai benda baik ni kan. Kita nak cakap dalam 3 tahun ni mesti adalah cabaran, cacat celah sana sini. Dan kita nak tanya ke Abang Pun, cabaran untuk e-Desa sepanjang tahun 2022, 2023, mana kita tahu cabaran waktu zaman pandemik tu memang banyak lah, tak terkira lah cabaran dia. Tapi 2022 ke 2023 ni apa cabaran dia, terutama dari segi kita sebut pasal luar bandar. Luar bandar ni sudah pastinya ada masalah berkaitan dengan kalau orang kampung di sebelah Naka nak beli produk-produk e-Desa ni, capaian internet dan sebagainya. Kalau kita nak Abang Pun ceritakan mengenai dengan cabaran-cabaran yang dihadapi aplikasi e-Desa ni sendiri. Okey, buat masalah e-Desa menghadapi 3 masalah utama dalam tentang untuk memasarkan produk-produk e-Desa ni lah, produk-produk lokal ni. Yang pertama adalah tentang pencapaian internet di kawasan luar bandar, dan kita yakin bahawa kerajaan sedang berusaha untuk meningkatkan lagi coverage coverage internet di kawasan luar bandar. Dan juga yang kedua tentang keyakinan peniaga untuk memasarkan produk mereka daripada lokal to global. Dari segi contohnya tentang teknik membungkus produk, mengambil gambar ataupun mengedit video supaya para pembeli di luar sana tu yakin dan mahu membeli produk-produk daripada desa. Dan yang ketiga ialah kita perlukan support daripada kerajaan dan juga pihak-pihak yang berwajib untuk membantu mempromosikan platform-platform lokal, platform-platform yang berasal daripada Malaysia ni untuk memasarkan produk-produk tempatan. Itulah. Yang saya minat bercakap mengenai dengan daripada kampung ke global tu sendiri, daripada lokal to global tu sendiri. Antara yang disampaikan oleh pengusaha-pengusaha, apa masalah mereka ni? Macam mana mereka tak reti buat apa tu? Dari segi itu masalah utama, contohnya dia nak membungkus produk tu bukannya dengan packaging yang cantik. Masalah membungkus produk supaya produk tu selamat dan sampai dalam keadaan fizikal yang dihantar tu. Itulah. Dari segi e-Desa sendiri sebelum ni dah ambil inisiatif apa dah untuk bantu diorang ni sebelum ni? e-Desa bergerak ke seluruh Malaysia dengan membuat kelas ataupun program DTG yang kita namakan program Desa to Global, yang mana kita membantu para peniaga untuk
mempelajari cara-cara membungkus, mengambil gambar, membuat e-poster, membuat video-video pendek supaya mereka lebih yakin dan juga mempunyai kelengkapan untuk mempromosikan produk-produk mereka ke medium-medium yang digital ni. Setakat ni maklum malas daripada geng-geng ni dah bertambah yakin ke macam mana? Alhamdulillah, kiranya mereka yakin dan berani menghantar barang-barang tu keluar ke tempat lah. Contoh hantar dalam kerisik dalam bentuk cecair lagi, kan, kuih karas, kuih tradisional ni masih lah. Kalau tidak, selama ni mereka menjadi ketakutan untuk menghantar barang tu, takut barang tu sampai dalam keadaan rosak. Okey, tadi kita sebut pasal cabaran lah. Sudah pastinya bila ada cabaran ni, perkara yang perlu dilaksanakan oleh pihak tertentu, pihak wajib sudah pastinya solusinya, dan nak tanya berkenaan dengan solusi yang perlu dilaksanakan oleh pihak tertentu terutama kerajaan menjelang belanjawan pada petang ini. Sudah pastinya kita nak tanyakan Kak Dila, apa yang IDESA nak sangatlah kalau nak menyelesaikan cabaran-cabaran yang disebutkan Abang Pun tadi, 3 cabaran itu sendiri. Ya. Itulah bila sebut tentang IDESA mesti kita terfikir desa kan. Sebab IDESA tu sendiri adalah sebenarnya dia fokus kepada IKS. IKS ni IKS Malaysia lah. So di Malaysia ni IKS, kelompok IKS ni besar. So mintalah daripada government dan pihak-pihak berwajib untuk sama-sama bantu memberi geran lah kepada syarikat-syarikat tempatan terutamanya lah untuk memajukan dari segi platform, dari segi pemasaran, dan jadi bantu supaya platform tempatan ni dia bersaing sama, orang kata boleh bersaing lah dengan platform-platform luar. Kemudian daripada government juga kita minta untuk bantu peniaga-peniaga tempatan ni memberi inisiatif dari segi pemasaran secara digital, kan, kepada pengguna juga, pembeli. Kita minta supaya kerajaan-kerajaan dapat memberi macam kupon penjualan seperti free shipping supaya jualan di kedai-kedai online ni meningkat, dan membantu jugalah secara langsung membantu kepada IKS yang struggle untuk memasarkan produk mereka di peringkat pesada online. Nah, setakat ni berapa orang dah yang menyertai IDESA ni, dan macam mana diorang ni mempromosikan produk diorang dalam nak mempersamakan dengan era digital ni? Macam mana diorang produk IDESA, nama desa tu sendiri kan, kaitan dengan digital tu kita nak sebut macam tak boleh brain lah benda-benda macam ni kan. So macam mana IDESA menggerakkan platform tu sendiri? Okey, untuk macam pemasaran seperti yang kita tahulah, sebab IKS kekangan paling utama sekali dari segi pemasaran, sebab kos pemasaran ni dia tinggi. So bila di IDESA, apa yang kami buat, kita sama-sama mengajar dia orang. Kita mengajar dalam siri bimbingan kita macam mana untuk mempromosi dia orang menggunakan platform-platform yang percuma lah, media-media online, supaya dia orang boleh memasarkan lah. Alhamdulillah daripada yang mana tu adalah juga jualan, tetapi jika kerajaan memberi insentif lagi banyak, so peningkatan jualan tu lebih ketara lah. Tu dari segi pemasaran lah. Setakat ni kalau kita sebut nak sama dengan aplikasi-aplikasi yang kita dah tahu sedia ada kan, jauh lagi tak nak sama spa dia tu, jauh lagi tak tu? Masih tinggi lah, masih tinggi. Sebab apa, orang kata stigma orang bila yang luar ni dia lebih hebat berbanding dengan lokal. So yang lokal ni dia memerlukan sokongan bukan daripada segi kerajaan saja, dari segi penduduk, dari segi persekitaran. So membina keyakinan tu adalah benda yang paling penting sebenarnya. So bila ada campur tangan daripada pihak agensi ataupun campur tangan daripada pihak kerajaan, so keyakinan tu boleh bertambah. So keyakinan bukan saja daripada kerajaan tu sendiri, pada pemain industri macam Abang Pun sebut tadi lah, daripada lokal tu global tu sendiri. So kita nak sebut plan lah untuk tahun mendatang ni, apa yang perancangan lah yang nak dilaksanakan, dan seiring dengan mungkin belanjawan 2023 yang akan disebutkan petang ni, ada inisiatif untuk PKS ini sendiri, apa rancangan untuk nak menggerakkan IDESA ni sendiri? Okey, untuk IDESA sebenarnya matlamat IDESA ni sebenarnya besar. IDESA sebenarnya kalaulah betul-betul digerakkan, IDESA dapat membantu kelompok IKS keseluruhannya, bukan sekadar industri makanan sahaja. Sebenarnya dalam IDESA ada matlamat kita untuk menaikkan inap desa, lokal, perkhidmatan di dalam IDESA sendiri. Kemudian yang kedua, kita minta supaya kerajaan sama-sama membantu kita lah, sebab apa, di dalam IDESA sendiri dah ada produk-produk yang ready sebenarnya, yang ready untuk ke global. Memberi inisiatif supaya kita mampu untuk bawa dia orang ni, dengan sokongan kerajaan kita mampu.
Kalau harapkan kita orang saja memang tak mampu lah kita orang ni kan. Tapi kita ada matlamat kita. Dan di dalam IDESO sendiri dah memang ada kelompok-kelompok yang boleh ready untuk ke global. Okay. Itu Kak Dila punya harapan lah, dan Abang Pun sendiri macam mana plan untuk mendatang ni macam Abang Pun? Okey, untuk peringkat pertama ni kita nak menghasilkan 1000 orang usahawan yang sekurang-kurangnya jualan sekurang-kurangnya RM100 sehari. Itu matlamat peringkat awal ni. Kita untuk groomkan para kelompok ni dulu. Kita nak pastikan bahawa apa orang panggil, kita mampu bersaing dan juga barang-barang kita dapat mampu untuk memenuhi permintaan pasaran lah tu. Besar tu sebenarnya harapan nak bagi sama par dengan produk-produk international yang lain, produk-produk antarabangsa yang lain, produk-produk global yang lain, dan pastinya harapan itu diharapkan agar dapat disempurnakan, direalisasikan oleh pihak-pihak berwajib, utama pihak kerajaan dalam membantu, termasuk melalui belanjawan 2023 yang akan diumumkan petang ini. Itu saja daripada Padang Terap ini. Kembali pada rakan tugas di Bukit Jalil. Silakan. Kedai TikTok sedang